dengan topik kita iaitu bab yang ketujuh. Saya terpaksa buat approve. Saya terpaksa buka yang ni untuk approve tu tadi. Saya dah buat automatic. Tapi kalau ramai yang tak gunakan email MOE, jadi kita ada masalah lah. Okey, berkaitan dengan tenaga. Okay, so that ini adalah flowchart untuk writing dia tu tadi. So the first thing yang you kena tahu apa itu tenaga. Okay, so bila kita dah tahu jenis-jenis tenaga dan juga sumber tenaga itu tadi. Okay, jenis tenaga dan juga sumber tenaga. Jadi kita boleh pergi kepada yang bab seterusnya iaitu berkaitan dengan cas elektrostatik. Okay, so the first thing kita akan pergi tengok dah apa itu tenaga. Okay. So that bentuk-bentuk tenaga tu tadi dan juga sumber tenaga kita kena tahulah daripada mana datang dia. Okay. So untuk soalan yang pertama ni dia minta awak untuk kenal pasti bentuk-bentuk tenaga ya. So that kita ada tenaga kinetik. Kinetik bermaksud apa-apa yang berkaitan dengan satu pergerakan. Okay. Pergerakan. Haba ni awak tahulah. Haba tu apa dia? Berkaitan dengan suhu sama ada dia panas ataupun sejuk. Okay. So kita tengok satu persatu dekat sini. Okay. So kalau dia ni tadi berkaitan dengan kedudukan, okay, kedudukan yang tinggi, okay, itu kita bagi tahu tenaga kekuatan graviti. So that kalau kita ada macam katakan satu bola yang tak bergerak duduk dekat atas meja, okay, apakah tenaga yang ada pada dia? So kita bagi tahu dia ni adalah tenaga kekuatan graviti. Sebab apa? Sebab kalau dia jatuh bergolek ke bawah, dia dah akan ada pergerakan pula. So that bila pergerakan tadi kita bagi tahu tenaga kinetik lah. And then terhempas dekat bawah ni tadi. Terhempas dekat bawah ni dia akan hasilkan beberapa tenaga. Yang pertama dia adalah tenaga bunyi. Kita ada dengar bunyi. And then sepatutnya yang kedua bila dia dah ada dekat bawah ni tadi, dia dah terhempas, dia ada satu geseran. Bila ada geseran itu tadi yang akan menyebabkan kepada tenaga yang kedua iaitu tenaga haba lah. Okay, cuma kita tak nampak bentuk dia. So nanti dalam bab tenaga, the first yang kita discuss sebenarnya adalah tenaga itu tidak boleh dimusnahkan, tidak boleh dicipta, tetapi tenaga itu sendiri akan berubah bentuk. Nanti kita akan pergi lengkap lah dalam dia. Okay. Kedua kita tengok dekat sini. Okay. Dia ni adalah tenaga yang tersimpan dalam satu objek yang boleh dimampat, boleh diregang ataupun dibengkokkan. So that apa-apa yang berkaitan dengan kita boleh ubah bentuk je tu tadi, okay, tenaga itu kita bagi tahu berkaitan dengan tenaga elastik. Okay, tenaga kekuatan elastik. Kalau tadi tenaga kekuatan graviti sebab dia tak bergerak, tapi kalau dia jatuh dia ada pergerakan. Okay, kalau tenaga kekuatan elastik ni tadi kita boleh bengkokkan dia. Tapi bila kita bengkokkan dia, macam kalau awak ada rubber band tu kan, okay, so that awak regangkan dia. Awak gunakan satu daya ke atas dia untuk awak regangkan dia. And then bila awak lepaskan dia akan kembali ke bentuk asal. Dia boleh bergerak. Bila bergerak tu tadi tenaga kinetik lah untuk dia balik ke bentuk asal dia. Okay. So that elastik berkaitan dengan yang boleh berubah-ubah bentuk tu tadilah. Okay. Kemudian ada pada satu objek yang bergerak. Of course tadi tenaga kinetik lah. Kita dah the first yang ni tadi saya bagi tahu tadi. Okay. Seterusnya, apakah dia terhasil daripada cas elektrik? Ni pun dah nampak dah elektrik. Okay. So that apa yang terhasil daripada cas elektrik, of course adalah tenaga elektrik. Okay. Satu yang meningkatkan suhu objek. Bila saya bagi tahu tadi berkaitan dengan suhu, mestilah tenaga haba. Okay. And then yang ni. Okay. Yang ni sangat penting sebab kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni. Okay. Tersimpan dalam satu bahan yang boleh dibakar, sama ada makanan ataupun bahan kimia. Kita bagi tahu tenaga kimia. Kenapa saya bagi tahu benda ni biasanya terlepas pandang? Sebab kadang-kadang itu awak boleh bagi tahu, contohnya lah kalau awak nak bergerak tu tadi. Okay, kita bagi tahu satu kereta. Okay, satu kereta tu tadi dia bergerak. Awak bagi tahu tenaga kinetik. And then ada tenaga bunyi dekat situ, tenaga haba. Sebab bila kita bergerak, dia ada pergeseran dekat situ. Tapi sebelum tu kita terlupa bahawa kereta perlukan tenaga kimia ni tadi, iaitu dalam bateri kereta dan juga pada minyak dia tu tadi, untuk satu kenderaan tu tadi berfungsi dengan baik. Okay. Biasanya tenaga kimia ni pelajar terlepas pandang kalau diminta untuk senaraikan.
Okay. Kemudian, bolehkan kita melihat objek gelap? Of course lah, cahaya. Okay. Tenaga cahaya ada. Contoh, inilah matahari kita tadi. Dia menghasilkan dua jenis tenaga, iaitu tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Sampai ke muka bumi. Bila sampai ke muka bumi, bolehlah berlakunya proses fotosintesis oleh tumbuh-tumbuhan. Okay. And then kita pun dapat juga haba. Itu yang menyebabkan bumi ni tadi boleh terus hidup sehingga sekarang. Disebabkan oleh adanya cahaya matahari. Kalau cahaya matahari tak ada, contoh je kalau kita ni bertuah sebab kita ada atmosfera. Bila atmosfera tu dia merangkap haba. Kalau awak tengok planet yang paling dekat dengan matahari iaitu planet Utarit. So bila planet Utarit, waktu siang dia yang menghadap matahari itu, sebab dia terlalu dekat dengan matahari, apa yang berlaku pada dia adalah suhu terlalu panas sehingga tidak boleh hidup. Yang tidak menghadap matahari, sebab Utarit dia tak ada atmosfera, yang tidak menghadap matahari itu tadi, dia akan sangat-sangat sejuk. Jauh daripada 0 darjah Celsius. Dia negatif beratus lah, dalam 400 degree Celsius. Okay. Kalau kita di bumi, waktu malam memang sejuk. Tapi sejuk dia tu tadi tak macam planet Utarit. Okay. Walaupun kita planet yang nombor 3. Okay. Disebabkan kita ada atmosfera tu tadi, jadi haba tu masih lagi disimpan dalam muka bumi kita ni. Tu yang kalau bab sebelum ni kita contohnya berkaitan dengan pencemaran, kita bagi tahu bahawa lapisan ozon tu semakin menipis, karbon dioksida semakin meningkat, itu akan menyebabkan kesan rumah hijau. Okay, sebab kita ada atmosfera, itu yang menyebabkan bumi ni makin lama akan jadi makin panas. Okey, seterusnya kita pergi pada dihasilkan oleh objek yang bergetar. Jadi yang bergetar sesuatu bunyi. Contohnya gitar lah, ataupun kita tengok dekat situ engine kereta. So that engine kereta ni tadi, kalau dia bising, bermaksud getaran dia tadi lebih kuat, jadi tak bagus. Okay. Itu ni adalah antara kekurangan dia. So apa yang kita kena buat adalah kita kena letak minyak. Okay. Minyak enjin. Kita bagi tahu minyak enjin supaya kereta tu tadi lebih senyap. Bila lebih senyap, bermaksud kurang getaran dia tu tadi, dan juga bila kurang getaran geseran itu, tenaga haba tu pun akan dikurangkan. So enjin akan lebih terpelihara lah, satu enjin kereta. Kalau dia terlalu banyak bunyi yang bising tu, bermaksud ada problem pada satu mesin tu. So kita kena servis lah. Okay. Kalau bagi tahu servis ni kos dia mahal apa semua kan, kena keluarkan duit berpuluh-puluh ringgit sehingga beratus ringgit. Bayangkan satu mesin tu tadi rosak. Contohnya kalau kereta lah, enjin kereta tu tadi rosak, memang total loss. Okay, bakar terus kan, berasap. Itu jauh lebih banyak kos dia, saya rasa. Okay. Seterusnya, tersimpan dalam satu nukleus dan juga atom radioaktif. So itu terus kita pergi pada tenaga nuklear. Nanti awak akan tengok juga tenaga form 3 nantilah, kita ada tenaga yang boleh diperbaharui dan juga tidak boleh diperbaharui. Okay. Itu yang di bawah ni. Okay. Kalau ada bunyi yang tu, bermaksud saya kena approve. Alright. Seterusnya, padankan maklumat dengan sumber tenaga yang betul. Okay. Ini adalah sumber tenaga. Sumber yang paling utama sekali, saya bagi tahu tadi, matahari. Okay. So that bila ada matahari, barulah ada sumber-sumber yang lain. Okay. Salah satu sumber yang bila ada matahari ini adalah sumber, ni saya lukis sikit. Okay. Katakan dekat sini kita ada, okay, kita ada bumi, and then kita ada matahari. Okay. Matahari. So matahari ni dia pancarkan cahaya dia sampai ke bumi. Okay. Bila nak sampai ke bumi ni tadi, jarak dia jauh lah. Okay. Dan dia akan memberikan dua tenaga, iaitu yang pertama sekali adalah tenaga cahaya. Dan yang kedua adalah tenaga haba. Okay, mana tadi pin? Okay, sini. So, satu kawasan yang terkena cahaya ni, dia akan jadi panas. Kawasan yang tak terkena cahaya, iaitu waktu malam lah. Waktu yang kena cahaya ni, waktu siang lah. Kawasan yang sini, dia akan jadi sejuk. So, bila ada kawasan yang panas dan kawasan yang sejuk, perbezaan itu, dia kita boleh katakan kalau kita panaskan satu,
mangkuk air. Satu mangkuk air kita panaskan, and then kita letakkan contoh je daun lah. Okay. So apa yang kita akan perhatikan, bawah ni akan panas dulu. Bila bawah ni panas dulu, lama-lama dia akan jadi macam satu perolakan dekat situ. Okay. So that daun ni pun kita akan nampak berpusing-pusing. Ini mungkin awak pernah buat masa sekolah rendah ataupun form 1 kalau awak ada buat. Okay. So ini kita perhatikan bahawa bahagian bawah panas, bahagian atas sejuk. So bahagian bawah ni tadi dia akan menolak sebab dia ada banyak tenaga. Bila daripada tenaga haba tadi dia dapat, dia akan tukar kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik dia boleh bergerak lah. Itu kita belajar teori kinetik jirim semasa tingkatan 1, daripada pepejal kepada liquid pula, cecair, and then kepada gas. Okay. So that ini yang kita perhatikan. So benda tu berlaku sama dengan permukaan bumi kita ni tadi. Okay. Kawasan sini panas, so akhirnya dia akan menyebabkan satu angin yang menolak. Itu yang wujud dia. Seterusnya tenaga angin, dan dalam masa yang sama kita akan dapat juga ombak. Okay. Okay. Air laut yang bergerak menjana tenaga elektrik, dia ombak lah. So that ni bahagian ni awak boleh baca. Cuma saya nak bagi tahu daripada mana semua tenaga-tenaga ni tadi boleh terhasil, hanya disebabkan oleh matahari saja. Okay. And then dekat situ kita ada geoterma. Apa itu geoterma? Geoterma ni kita bagi tahu adalah haba daripada bahagian dalam bumi. So that ni kalau kita belajar berkaitan dengan angkasa lepas, macam mana bumi ni terbentuk adalah daripada teori Big Bang lah. Okay. So that dalam bahagian kerak bumi, teras bumi itu tadi panas. Okay. Tapi naik-naik ke atas tu tadi makin lama makin sejuk. Tapi kita boleh dapat juga sumber daripada terma ni tadi. So itu ada teori Big Bang, dia ada kaitan dengan matahari ni lah. Kalau awak baca itu belum peringkat awak juga. Okay. Kemudian kita ada bahan api fosil, iaitu hasil daripada petroleum, okay, gas asli dan juga arang batu. Arang batu ni sebenarnya datang daripada tumbuh-tumbuhan yang dah mati lama. Okay. And then dia termampat di dalam perut bumi. That's why kalau arang batu ni kita kena gali. Kalau petroleum dan gas pun kita kena gali. Petroleum dan gas asli ni datang je adalah daripada haiwan-haiwan yang dah lama mati. Tapi nak menghasilkan arang batu, gas asli dan petroleum ni, dia akan ambil masa berpuluh ribu tahun, beratus tahun sehingga ke berjuta tahun. Okay. Kalau siapa yang arang batu ni dia macam ialah arang. Kalau awak pernah buat satu yang macam kertas ataupun buku lama yang bakarkan tu, dia perlahan-lahan. So that makin lama makin termampat dekat situ, dia ada tekanan yang tinggi. Okay. Lama-lama dia akan jadi macam seolah-olah arang batu lah. Padahal malam tadi dia buku ataupun kertas. So that dia terhasil oleh daripada tekanan dalam perut bumi tu. Dan tekanan tu juga terhasil daripada matahari ni tadilah. Ada proses dulu awak belajar dalam geografi. Awak lebih tahu benda ni lah. Okay. Kemudian kita ada tenaga yang terhasil daripada air. Okay. Sumber dia air, iaitu hidroelektrik lah. So that kalau hidroelektrik ni kita tahu, kalau matahari dia akan buat satu proses penyejatan. Okay. So that bila dia buat satu proses penyejatan, okay, saya buat new dulu. Okay. So kalau dia buat satu proses penyejatan, okay, so that kita ada matahari, and then air daripada laut ni semua tersejat, okay, naik ke atas, and then dia akan ditolak ke satu kawasan yang lebih sejuk. Okay, so that ni tadi matahari. Ini lukisan saya buruk ni sebab saya gunakan mouse. Saya tengah tunggu Hion saya tak sampai-sampai lagi. Pen tu lambat sikit sekarang ni. Okay. So that wap air naik ke atas, and then dia akan ditolak ke satu tempat yang sejuk. Ini macam awak pernah dengar lagu-lagu yang budak-budak dulu-dulu. Okay. Tanya sama pokok. Okay. Yes. Lepas tu dia akan pergi pada awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pun cair. Okay, so that ni awan kan. So wap air ni tadi naik ke atas, and then ditolak, angin tolak lah. Sebab tadi pun tenaga angin tu tadi ada. Okay. And then awan ni tadi dia akan pergi dekat satu tempat yang lebih sejuk. Daripada wap air, okay, yang ada banyak tenaga.
And then dia akan hilang tenaga dia. Okay, wap air hilang tenaga, pembebasan tenaga. So apa yang akan berlaku adalah dia akan bertukar menjadi cecair. Wap air tukar menjadi cecair. Ni kondensasi lah. So akan berlaku hujan yang turun. So that hujan yang turun ni tadi ke kaki-kaki bukit, dia akan menyebabkan satu aliran sungai. Dan aliran sungai ni tadi boleh kita buat satu empangan dan juga akan menghasilkan satu tenaga hidroelektrik yang dia boleh memutarkan turbin. Okay. So that air ni dia akan lalu non-stop dekat sungai. Bayangkanlah bila air sungai akan berhenti mengalir. Okay. Kalau dia boleh mengalir, turbin tu tadi yang terkena dekat air tu, dia akan terus berputar. Okay. So that daripada situ juga kita dapat tenaga. So sumber utama dia adalah matahari itu sendiri. Kemudian bahan api fosil tadi dah settle. Okay, air pun kita dah buktikan datang daripada matahari. Okay. Biomass atau biogysim ni tadi. Biogysim adalah satu bukan hanya najis, okay, tetapi bahan-bahan buangan ataupun kalau haiwan tu dah mati ke ataupun bahan-bahan tumbuhan tu tadi yang dah mati ke, kita boleh bagi tahu juga dia sebagai biogysim. So that yang daripada sini kita boleh bakar dia ataupun dia akan bebaskan gas-gas. Okay. So that gas-gas itu tadi boleh digunakan sebagai bahan bakar dan menyebabkan satu turbin tu boleh berputar. Itu nanti kita akan belajar secara lebih mendalam dalam Form 3. Kemudian kita ada sini bahan radioaktif yang last sekali lah. Itu menghasilkan tenaga nuklear. So that sumber dia daripada bahan nuklear. So itu adalah bahan radioaktif. Okay. Bahan radioaktif nuklear ni very powerful. Okay. Saya pernah pergi di Bangi. Okay. Bangi ada satu agensi nuklear lah, agensi nuklear Malaysia dekat situ. Okay. Dia bagi tahu ada satu botol yang lebih kurang panjang dia satu hasta. Okay. Dia bagi tahu dekat kami masa tu saya di universiti lah. Saya ambil fizik ya. Jadi sebab tu ada kaitan dengan nuklear juga. Dia bagi tahu pada kami mahasiswa yang berada di situ, kalau untuk yang tu saja nuklear reaktor yang banyak tu, dia boleh supply tenaga elektrik untuk satu kawasan. Contoh dia macam di Kuala Lumpur untuk tempoh dalam 5 tahun. Bayangkanlah, yang kecil tu saja pun dah boleh secara 5 tahun ni boleh supply tenaga. Kita boleh bawa pergi mana-mana sekalipun. Tenaga yang sangat besar. So that actually tenaga nuklear ni sangat powerful lah. Kalau boleh diluluskan, digunakan lebih bagus. Cumanya kita kena hati-hati kalau berlaku kebocoran. Itu bahaya. Okay. Tapi kalau kita tengok matahari ni memang boleh pakai lah. Okay. Kita duduk di Malaysia, matahari kita boleh pakai. Senang sangat. Air sungai pun banyak. Ombak sekeliling kita ada laut. Okay. Angin ni akan ada, akan tak ada. Okay. Angin itulah keburukan dia. Sebab tak setiap masa ada angin. Tapi air ni tadi kita boleh gunakan dengan sangat optimum. Matahari waktu siang memang kita boleh gunakan, dan kita boleh charge bateri itu tadi, and then sehingga waktu malam pun kita boleh gunakan juga. Kalau waktu malam dah tak dapat gunakan, kita boleh pakai TNB. Okay. So that projek solar ni dia agak sedang meningkat di Malaysia. Bahan api fosil ni yang selalu kita gunakan, tapi ni adalah tenaga yang tak boleh diperbaharui. That's why kalau kita hanya bergantung pada TNB yang gunakan petroleum, gas asli dan juga arang batu ni, so apa yang akan berlaku adalah makin lama tarif elektrik tu akan makin mahal. Geothermal kita tak banyak sumber ni. Sebab kita pun bukannya dalam lingkaran gunung berapi yang Pasifik tu kan, buat belajar dalam geografi. So that geothermal kita tak banyak benda ni. Ombak kita ada, bahan radioaktif ni kita tak diluluskan. Malaysia tak ada hak untuk ada benda ni, tapi kita ada agensi nuklear untuk kajian-kajian dan untuk kegunaan industri sikit sajalah. Kilang-kilang akan hantar bahan kat situ. Biogysim kita banyak, contohnya sampah lah. Tapi sampah kita masih lagi belum gunakan sebagai sumber tenaga yang utama. Sebab kita bagi tahu sampah makin lama makin banyak. Nak letak mana kan? Itu yang kita pening. Cumanya kos untuk buat
tenaga biojisim ni mungkin belum lagi dilakukan secara meluas. Okay. Dalam form 3 kita akan discuss yang tu dengan secara mendalam. Okey, yang ni kita tengok apa dia charge elektrostatik. Okey, nama dia elektro dan juga ada perkataan statik di belakang dia. Statik bermaksud pegun, iaitu tidak bergerak. Okay. Yang ni saya percayalah awak pernah tengok eksperimen-eksperimen yang macam ni dalam YouTube ataupun ada TikTok pun ada juga. Okey, ataupun dekat sini apa yang penting sekali adalah air itu tadi dia keluar secara perlahan. Ini boleh gunakan pipe pilih masing-masing lah. Keluarkan air secara perlahan. Tapi awak gosoklah macam pembaris ataupun pen. Okay. Bila awak dah gosok and then awak dekatkan dengan air yang awak buka perlahan ni tadi. Contohnya dekat sini ada pembaris. Okay. Ada satu pembaris dekat sini. Awak dekatkan dengan dia, tapi dengan syarat pembaris ni tadi telah digosok lama-lama sampai jadi panas. Awak dekatkan dengan air ni, awak akan nampak air ni tadi dia bukan lurus macam tu, tapi dia akan terpesong, dia akan membengkok pergi ke arah pembaris. Sebab dia ada tarikan cas. Okay. Itu namanya kan dia, cas. So kita ada cas positif dan juga cas negatif. Ada boleh berlaku tarikan tu tadi disebabkan cas positif dan juga cas negatif yang berbeza ni tadi dia akan tertarik sesama sendiri. Okay. Tapi kalau negatif jumpa negatif dia akan tolak. Okay. Awak cuba dekatkan dia so that dia tak nak, dia tolak. Sebab apa? Sebab sama cas. Sama juga kalau positif ataupun positif dia berjumpa dia akan tolak. Okay. Dia tak nak sama. Tapi kalau positif jumpa negatif dia akan tertarik sesama sendiri. Itu yang menyebabkan satu keranjang emas ni sama ada dia boleh melekat ataupun dia boleh mencapah macam tu lah. Kalau dia mencapah macam tu bermaksud dia ada sama cas. Okay, sebab ni kita daripada awal dia mula-mula macam neutral lah. Tak ada cas dekat situ. So that dia macam tertutup. Bila kita dah gosok balon ni tadi and then kita hantar dekat sini, berlakunya lompatan cas itu ke metal cap ni. And then dekat metal cap ni tadi cas boleh mengalir pergi ke bawah, tapi cas yang sama lah. Katakan kalau positif semua yang melompat ke sini. So that bila positif semua melompat ke sini, yang dialirkan ke dua-dua keranjang emas ni tadi adalah cas positif. Bila positif jumpa positif, that's why dia menolak. Dia terbuka. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. So pemerhatian dekat sini. Apakah yang berlaku pada cebisan kertas, tin aluminium kosong, aliran halus air? Okay. Semua benda ni kita bagi tahu dia akan tertarik. So kalau ada cebisan kertas ni tadi, dia akan tertarik. Tin aluminium kosong yang kita dah gosokkan pun dia boleh tertarik ataupun dia boleh menolak. Okay, nanti saya akan sharekan video lah, senang cerita. Siapa yang belum pernah tengok, siapa yang dah pernah tengok tu, itu adalah elektrostatik sebenarnya. Okay, yang boleh bengkokkan air ni tadi, itu bukan sihir. Itu adalah sains. So that keranjang emas elektroskop mencapah. Saya beritahu tadi kenapa mencapah, kerana cas yang sama melompat pergi ke sini and then dia akan dia menerima cas yang sama. Bila sama cas menolak. Okay. Untuk elektrostatik senang saja. Sama cas menolak, beza cas tertarik. Itu sahaja point dia. Yang lain semua tu tadi ayat-ayat yang tak berapa, itu bukan dia punya konsep lah. Konsep elektrostatik itu saja. Okay. Apakah cas elektrostatik? Okay. Macam saya bagi tahu tadi, statik bermaksud tidak bergerak. Kalau elektro bermaksud elektrik lah. So that cas-cas yang tidak bergerak. Dia sebenarnya tak bergerak. Okay. Tapi dia boleh melompat macam kita lah. Kalau kita tengah berjalan apa semua, tiba-tiba nampak satu longkang besar. Okay. Kalau awak rasa boleh melompat, awak akan lompat. At first awak tak akan bergerak sebab alamak ada halangan, ada longkang ni, nak buat macam mana. Okay. Tetapi dia boleh melompat. Bila masa dia nak melompat. Okay. Itu persoalan dia. Bila masa dia nak melompat. Itu nanti kita akan discuss. Okay. Apakah cas yang terhasil pada balon selepas digosok dengan kain bulu? Ini nampak tak ni? Nampak kan?
Sebab ni semua senyap je ni. Okay. Ada apa-apa yang tulis ke? Cikgu, bahan api fosil terhasil daripada apa? Boleh ulang tak? Oh. Sorry terlepas pandang. Kalau awak nak tanya lepas ni, nanti awak on mic, lepas tu awak boleh tanya terus ataupun awak raise hand ni, baru saya perasan awak nak tanya apa-apa. Okay. Bahan api fosil dia terhasil daripada contoh dia haiwan-haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan yang dah mati, yang dah lama mati, berpuluh ribu, beratus ribu ataupun berjuta tahun dulu. Sebab itu ada yang bagi tahu petroleum ni tadi wujud disebabkan oleh dinosaur-dinosaur. Bila meteor datang berjuta tahun yang dulu, so that terkena pada dinosaur ni, so that bila dinosaur ni semua mati, apa yang akan berlaku adalah dia terenap dalam kita punya muka bumi. Okay. Bila dia terenap dalam muka bumi ni tadi, makin lama dia akan mencair, dia akan menjadi satu minyak. Tu yang dibagi tahulah. Okay. Tapi pelik juga kita, kenapa pula petroleum ni tadi banyak dijumpa di dalam laut sekarang ni, offshore kan. Okay. Di dalam laut. Tapi sebenarnya bukan dalam laut saja. Sebab dekat Afrika yang kita tengok, yang macam tanah tandus tu saja, itu pun banyak minyak. Okay. Di negara-negara Arab banyak minyak. Kalau dekat Malaysia, dia sekitar laut lah. Okay. Kalau di Afrika ataupun di Arab tu tadi, kebanyakannya minyak itu dia berada di tanah. Dia bukan berada di dalam laut. Okay. Membuktikan bahawa hidupan yang dah mati, yang dah lama dulu, beratus ribu ke berjuta tahun dulu, bila dia dah mati, lama-lama dia akan menjadi hasil bahan api fosil tu sendirilah. Okay. Ada soalan lagi tak? Alright, kita teruskan. Okay. Apakah cas yang terhasil pada balon selepas digosok dengan kain bulu? Okay. Sebab ini kita tak nampak sama dia positif ataupun negatif. Jadi kita bagi tahu cas elektrostatik. Okay. Yang tadi saya bagi tahu cas elektrostatik dia ada dua, sama ada positif atau negatif sahaja. Okay. Tandakan right jenis-jenis cas yang terhasil. Of course adalah positif dan juga negatif. Neutral tak ada kita tak ada cas neutral. Sebab itu nama je cas. Boleh ambil air tak? Oh. Tak apa. Okey, tandakan right apa yang berlaku pada pembaris plastik selepas digosok dengan kain bulu. Okey, ini tadi yang saya bagi tahu. Kalau kita ada pembaris plastik tadi, kita gosok dan kita dekatkan dengan air. Okey. Oh, baru ada yang masuk Siapa yang mau masuk ni? Cikgu, apa maksud proton dan elektron? Okay, good. Okay, proton adalah cas positif. Okay, proton adalah cas positif. Kalau kita tak gunakan perkataan cas positif, kita gunakan perkataan proton. Okay, elektron adalah negatif. Okay, elektron adalah negatif, proton adalah positif. Tapi kalau cas positif dan juga cas negatif adalah sama bilangan dia, so kita bagi tahu itu adalah satu neutral, satu bahan yang neutral. So saya tunjukkan sekejap dekat sini kalau ada Java Lab So dekat sini sebenarnya ada banyak simulation yang kita boleh tengok. Ada tak elektrostatik? Kalau tak ada, saya kena buka dekat Fed Colorado. Okey. Elektrostatik. Sudah kita tengok yang ni. Okay. So yang ni okay, kita gunakan cas positif and then kita dekatkan dengan
satu konduktor ni. Okay. So that awak tengok tadi cas-cas negatif semua dia akan tertarik pergi ke sini. Okay. Dia akan mendekati. Tadi konduktor metal ni tadi adalah satu yang kita bagi tahu satu yang neutral lah. Okay. Tapi sekarang ni semua cas negatif dia dah berkumpul dekat dengan yang positif. Okay. And then apa yang berlaku kalau kita gunakan banyak negatif? So apa yang berlaku adalah kita tengok negatif dengan negatif dia akan menolak. So that dia akan pergi jauh lah. Kalau saya pilih cas negatif ni. Okay. So itu adalah antara sedikit berkaitan dengan cas elektrostatik. Okay. Okay. So that kalau positif dan negatif bilangan sama, bermaksud dia tu tadi adalah satu yang neutral. Tapi kalau dia berbeza, positif lebih banyak dekat bahagian tu, kita bagi tahu satu bahan itu tadi adalah dia bersifat positif. Kalau banyak negatif dekat situ, kita bagi tahu satu bahan itu tadi adalah bersifat negatif. Dia based on ni tadilah. Okay. Saya sebenarnya dia ada satu lagi, Fat Colorado. Fat Colorado dia lebih bagus lah. Okey, yang ni. Hopefully awak boleh nampak lah. Sebab bila buka benda-benda macam ni, internet akan jadi agak perlahan. Okay. Kalau tak nampak, tolong bersuara lah. Cakap ni kita tengah tunggu. Okay. Okay. So kita tengok ni, show all charge. Okay, apa? Ada nak tanya apa-apa ke? Okay. So that ini kita tengok balon kita gosok dekat sini. So apa yang akan berlaku adalah cas negatif dia boleh pindah. Cas positif dia tak pindah. Kenapa cas positif tak pindah? Cas negatif saja yang pindah. Nanti saya akan explain. Okay. Kemudian kita akan dekatkan dengan bahan ni. Tengok dia akan menolak. Dia menolak. Okay. Kalau saya reset lah dulu. Okay. Ni keadaan yang mata kasar kita sebab kita tak boleh nampak cas positif ataupun negatif. Ni tak ada apa-apa. Okay. Dia macam tu. Kalau kita tunjuk all charge macam tu. Kalau kita tunjuk yang differences dia saja, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Kita reset dulu. Okay. Tengok. At first, kita buat sini. Kita buat sini. Okay. Kenapa dia melekat? Okay. Tengok ni tadi. Okay. Sebab sini tadi banyak negatif. Okay. Kalau kita dekatkan ke sini pun, dia akan macam melekat ke situ lah. Okay. Sebabnya ada perbezaan cas tu. Okay. Ni kalau saya letak tengah-tengah, dia akan pergi ke arah situ. Ke arah baju. Sebab apa? Sebab different cas. Different cas, dia akan tertarik. Okay. Yang tu dia tertarik sebabnya dekat sini positif. Tapi yang negatif tu, dia akan menjauhi. Kalau kita gunakan dua balon. Kalau gunakan dua balon. Okay. So that kita letak tengah. So yang neutral ni tadi, positif dengan negatif dia, kita kata dia sebagai neutral lah. Dia tak akan bergerak ke mana-mana pun. Okay. So that dia tak ada tindak balas. Okay. Tapi yang kalau dah banyak negatif ni tadi, dia akan tertarik pergi ke satu bahan yang kaya dengan sifat positif. Ni kita letak je dekat tengah-tengah. Dia akan tertarik dekat tempat yang ada positif banyak. Okay. Cikgu, kenapa negatif sahaja, positif tak bergerak? Okay. Itu soalan yang mungkin bermain dekat minda awak lah. Okay. Sebenarnya positif dia adalah kecil. Okay. Saiz dia kecil. Kalau kita nak tengok positif elektron dan
Okay, elektron dengan proton. Okay, so that elektron ni tadi, ini adalah dia punya jisim, negatif 31. Okay, kalau kita tengok proton ni untuk charge negatif, okay, so that ini adalah dia punya mass dia. Okay, inilah, tengok ni sekali semua kita tengok. Okay. Kalau untuk proton, okay, proton dia tulis dekat situ dia negatif 19. Okay, yang charge dia. Tapi untuk dia punya size dia tu tadi, tak boleh ni ke? Tak boleh besarkan ke? Sekejap saya cari yang mana yang besarkan. Okey, ni boleh besarkan. Okey, yang sini. Elektron negatif 31. Okey, neutron dengan proton dia sama, negatif 27. So that dia lebih berat lah. Okey, negatif 31 bermaksud dia lebih ringan. Okey, dia yang paling kecil nilai dia. That's why elektron sahaja yang senang untuk dipindahkan. Kalau macam proton tu tadi, kita susah nak pindahkan dia. Kalau ada soalan boleh tanya. Cikgu, kenapa nombor 4 jawapan dia negatif? Nombor 4. Okey, sekejap kita tengok. Okey, tanda right apa yang berlaku pada kembali plastik selepas digosok dengan kain bulu. Okey, pemindahan elektron telah berlaku. Proton tidak boleh dipindahkan, elektron boleh dipindahkan. Sebab proton berat, elektron ringan. Jadi elektron yang senang untuk dipindahkan. Okey? Macam kita tengok simulation tadi dan juga kita dah buktikan dengan dia punya size. Elektron lebih ringan. Jadi kalau kita lah satu ada kotak kecil, satu lagi ada kotak yang besar, awak akan pindahkan yang mana? Awak akan pindahkan yang ringan lah berbanding yang terlalu berat tadi. Okay? So kalau diberi pilihan, kita akan pindahkan benda yang lebih ringan. Okay. Ada soalan? Dalam buku awak pun dia tak explain pasal tu ya. Okay. Pemindahan biasanya pemindahan elektron yang akan berlaku. Sebab elektron dia lebih ringan. Okay. That's why dia akan berlaku pemindahan elektron. Bila elektron dipindahkan macam dalam simulation ni tadi yang balon ni. Okay. So awak tengok. Kita reset. Okay. So ni negatif dengan positif dia adalah sama. Ni pun negatif dengan positif dia adalah sama. Ini pun sama juga. Tapi bila kita gosokkan, so elektron saja yang akan dipindahkan. Proton tidak dipindahkan. Bila kita cuba rapatkan dekat sini, negatif. Okay. Kita anggap balon ni tadi adalah dia bersifat negatif. Jadi dia akan cas-cas yang negatif dia akan tertolak. Okay. Dan bila kita letakkan dekat tengah macam ni, sebab balon ni banyak negatif, baju tu banyak positif, saya lepaskan, dia akan tertarik sendiri pergi ke baju. Okay. Faham tak? Okay, Husna? Alright. So, kita teruskan. So, dalam buku awak, buku teks pun dia tak jelaskan kenapa. Dia lebih kepada nak suruh awak hafal saja. Okay, macam saya bagi tahu untuk bab yang ni, yang paling mudah dia ambil cas elektrostatik adalah satu cas yang tidak boleh bergerak tapi dia boleh melompat. Kenapa melompat? Tu nanti kita discuss untuk the next topic. Okay, tapi fokus kita adalah ada cas positif, ada cas negatif. Kemudian kita tahu bahawa cas yang berbeza, contohnya positif dan negatif dia berjumpa, dia akan tertarik. Tetapi kalau cas yang sama, contohnya positif dengan positif jumpa ataupun negatif dengan negatif jumpa, dia akan menolak. So, tapi kita juga tahu dekat sini yang saya dah bagi tahu maklumat yang lain lah berbanding dalam buku. Elektron sifat dia ringan, sebab tu dia boleh dipindahkan. Okay? So, kalau kita gosok apa-apa, kebanyakannya elektron tu akan dipindahkan. Memang bukan proton dipindahkan. Elektron sahaja yang akan dipindahkan. Okay? So, apakah kegunaan elektroskop? Kat sini, nombor 5. Okay. Mengesan cas elektrostatik. Bermaksud dekat situ, kalau dia mencapah, bermaksud ada cas yang
masuk melalui dia, and then bila sama charge yang terdapat dalam elektroskop ni tadi, saya lukis kat sini lah, dia start dengan dia tak mencapah, dia macam tu, dia tutup keranjang tu tadi. Tapi bila sama charge tu tadi dah masuk, so apa yang berlaku adalah ni saya tebalkan, so that dia akan mencapah macam tu. Dia mencapah sebab sama charge. Dia receive sama charge. Bila dia terima sama charge tu tadi, charge ni, katakanlah charge ni banyak negatif, charge ni pun banyak negatif. So apa yang berlaku, negatif dengan negatif dia akan menolak. So pilih jawapan yang betul untuk menyatakan jenis charge yang diperoleh apabila kain dan pembaris digosok secara bersama. So kita gosok secara bersama, pemindahan yang berlaku adalah elektron yang negatif. So kain ni tadi yang ada dekat dia, negatif tu tadi semua akan melompat pergi ke pembaris, ataupun lebih banyak yang akan melompat ke pembaris. Jadi kain akan menjadi positif, pembaris akan menjadi negatif. So kain kehilangan elektron pada pembaris, and then kain sekarang bila dia dah banyak hilang elektron, bermaksud dia yang akan jadi positif, macam baju yang saya tunjuk tadi lah. Siapa yang mau masuk? Arishan Kumar. Kain yang jadi positif, sebab kain yang awal dia ada proton ataupun charge positif. Ingat balik yang ni sajalah. Awak ingat yang ni saja. Senang cerita, awak ingat yang ni saja. So that mula-mula dia bersifat neutral, positif dan negatif dia sama. Yang ni pun sama juga. And then kita gosokkan. Bila kita gosokkan, kain itu tadi akan jadi positif. Yang balon ni seolah-olah macam pembaris tu tadi, dia akan jadi negatif. Bila kita lepaskan, dia akan tertarik lah. Macam tu. Right. Ada soalan ni boleh tanya. And then B, pembaris menerima elektron daripada kain. Kini pembaris bercas negatif. Dan kita dapatkan dekat sini, kita dekatkan dia. So apa yang akan berlaku adalah pembaris tu tadi menerima elektron sebab ni tadi. Yang ni tadi kita cerita pasal kain lah. Kain jadi positif. Sekarang ni sebab kain dia terima elektron yang bercas negatif, so pembaris akan jadi bercas negatif. Kain tu tadi dia hilang negatif dia. Bila dia hilang negatif dia, bermaksud yang lebih banyak pada dia adalah positif. Ini dia ayat-ayat yang panjang ni dia balik-balik. Tu saya beritahu, kalau awak dah tahu apa itu elektrostatik, awak tahu bahawa dia ni ada bercas positif, bercas negatif. And then charge positif apa yang berlaku, charge negatif apa yang berlaku, awak dah boleh kuasai tajuk ni. Next. Nyatakan ciri-ciri charge elektrostatik. Nombor 7 ni you kena highlight. Nombor 7 kena highlight. Charge yang sama akan menolak, charge yang berbeza dia akan menarik sama sendiri. Apa ni? Vinesh. Next. Yang ni tadi road neutral tak akan berlaku apa-apa lah. So yang ni kalau positif, kita dekatkan dekat metal cap ni tadi, and then positif yang akan masuk ke dalam, so that apa yang akan berlaku, positif dengan positif dia akan menolak. Kalau kita hantar negatif pada dia, so that negatif dengan negatif pun sama juga, dia akan menolak. Kalau ni tadi tak ada apa-apa yang berlaku. Sebab kita bagi tahu charge yang sama yang akan menolak. Ni yang kita nak buktikan. So ni adalah jawapannya lah. Keranjang emas tidak mencapah kerana charge positif dan negatif menarik. Ataupun sebenarnya dia tak ada charge pun dekat situ. Dia akan menarik antara satu sama yang lain. Kalau ni kita bagi tahu dia mencapah kerana apa? Kerana sama charge akan menolak. Tu je. Prinsip je sama charge menolak. Beza charge dia akan menarik. Tapi ini neutral. Ini prinsip dia bukan sama charge ni. Ini prinsip dia neutral. Bila neutral memang tak berlaku apa-apa perubahan lah.
Nombor 9, bulatkan kejadian menghasilkan cas-cas elektrostatik dalam kehidupan harian. Okay, so that awak sikat rambut. Bila sikat rambut tu tadi, apa yang akan berlaku adalah berlaku geseran. So that kita gosok sesuatu okay, pada hari yang panas. So that nanti awak akan nampak bahawa siapa yang lagi panjang rambut akan lagi senang nampak lah. Yang pendek rambut tu tak nampak sangat. Sebab rambut patutnya yang hujung-hujung tu dia akan jadi ringan lah. Okay. So, awak akan perasan bahawa dia ni tadi akan macam tegak-tegak. Dia nak tertarik kepada bahagian lain lah. Ataupun you kait, you streka baju. So, apa yang awak perasan nanti, dia seolah-olah pakaian awak sedang pakai dengan tempat awak menggosok tu tadi, dia akan tertarik. Okay. So, dekat situ kita beritahu ada perbezaan cas. So, dekat sini bahagian kesimpulan dia. Okay. Cas elektrostatik boleh dihasilkan kalau kita menggosok ataupun boleh dihasilkan apabila adanya satu geseran. So, ni tadi yang kita tengok secara seimbas lalu. Yang di bawah ini adalah bagaimana satu aplikasi dia lah. Okay. Ni aplikasi ni sekejap saja ni kan saya pergi. Hari tu saya awak buat sampai page 80 Okay, buat sampai page 80 Okay. So that ni kita tengok. Ada fenomena harian yang disebabkan cas elektrostatik. Yang paling popular adalah kilat. Okay. Kenapa kilat? Sebab dekat awan ni tadi dia ada banyak cas-cas yang dibawa oleh awan ni tadi. Ada yang gelap tu tadi bermaksud itu adalah yang lebih banyak cas yang negatif lah yang terkumpul dekat situ. So that kalau ada awan dekat sebelah dia tu tadi, okay, yang berbeza cas, okay, so that apa yang akan berlaku adalah dia akan cuba melompat. Okay. So that kilat ini tadi sebenarnya adalah elektrostatik yang dia nampak member sebelah dia macam kalau awak lah. Okay. Macam kita, macam saya jelaskan awal-awal tadi, kita akan cuba melompat kalau dia dekat. Kalau dia terlalu jauh, kita tak akan melompat. Tu kadang-kadang awak nampak kilat itu tadi dia akan terus sambar dekat awan sebelah, dia akan terus sambar, dia akan panjang. Okay. Ataupun dia akan sambar terus pergi kepada bumi. Sebab dia banyak tenaga dia banyak tenaga. Tapi tenaga elektrostatik itu tadi daripada cas itu tadi. So dia akan attack bangunan yang tinggi-tinggi. That's why ada yang bagi tahu kalau waktu nak hujan ke apa semua yang ada buruh tu tadi kan, awak nampak hitam saja, tu bahaya. Maksud dia akan berlaku lompatan cas lah. Okay. Bila awak bermain dekat tengah padang yang kosong, awak lah yang paling tinggi, objek yang paling tinggi. So that kalau kita nak melompat pun, kita akan pergi dekat melompat yang mana yang paling dekat. Kita tak akan pergi lompat longkang yang paling besar. Kalau tak, awak akan cari mana dekat tempat yang dekat sikit, awak boleh melompat dekat longkang tu tadi. Okay. So, benda ni sama berlaku. That's why kilat dia akan sambar apa yang paling tinggi. Okay. Ada soalan kebat juga. Tapi sekarang saya tak sempat untuk pergi dekat situ. Kita pun dah pukul 10.30 ni. Okay. So, gini kita beritahu. Awan dicaskan apabila wap air dalamnya bergeser antara zarah-zarah udara. Soalan ni dia tak akan tanya pada awak. Okay. Apabila awan bercas negatif, bergerak lebih dekat pada awan yang lain atau pada permukaan bumi yang mempunyai cas yang berlawanan, cas-cas negatif melompat. Okey, ini dia akan tanya. Okey, apa yang berlaku ni kita bagi tahu cas negatif melompat. Okey, sebab dia statik, dia bukan mengalir. Kalau yang elektrik tu tadi dia mengalir. Kalau cas elektrostatik, sifat dia adalah dia mesti cas negatif tu yang mesti melompat. Okey, dari awan yang bercas itu ke awan yang lain atau ke bumi. Okey. So, tu tak payah nak terlalu detail lah. Cuma you kena tahu dekat sini bahawa cas negatif melompat dan menyebabkan kilat. Okay. Cas yang melompat itu tadilah yang kilat ni kita bagi tahu sebagai cas yang melompat tu. Okay. Konduktor kilat yang dipasang pada puncak bangunan membenarkan cas-cas elektron daripada kilat mengalir ke bumi dan mengurangkan risiko bangunan daripada dipanah kilat. Okay. Kenapa kena pasang benda ni? Okay. Yang pertama, kita pasang ni mesti adalah metal. Ataupun mesti adalah satu logam. Sebab sifat logam, dia boleh mengalirkan arus elektrik.
kalau kita ambil ni tadi sebagai contoh dia, ambil kayu lah. Kayu sifat dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Kita tahu bahawa kilat ni dia sangat panas, tenaga dia sangat banyak. Jadi kalau dia tak boleh mengalir, dia tertumpu dekat satu bahagian saja, apa yang akan berlaku adalah boleh berlaku kebakaran. Okay. Contoh dia, inilah, saya lukis sekejap. Okay. Katakan awak ada satu kayu. Okay. Satu kayu. Okay. And then kayu ni awak panaskan. Okay. Panaskan. Sebab apa saya bagi tahu berkaitan dengan pemanasan? Sebabnya kalau elektrik pun dia sifat dia akan panas jugalah. Okay. So that kayu ni dia tak boleh mengalirkan haba. Bila tak boleh mengalirkan haba, haba tu banyak tertumpu dekat bahagian sini saja, makin lama ni boleh terbakar. Okay. Beza kalau kita gunakan besi. Bila gunakan besi, awak cuba untuk bakar bahagian sini, tapi dia tak terbakar pun. Okay. Tapi kalau awak pegang dekat hujung dia ni tadi, awak akan rasa panas. Sebab apa? Sebab haba ataupun elektrik tadi boleh dialirkan. Kalau kayu, haba ni tadi awak pegang dekat bahagian sini, haba ni dia tak akan mengalir ke sebelah sana pun. Dia mesti bakar sini, hancurkan dulu semua bahagian sini, baru je boleh mengalir. Okay. Proses tadi lambat lah. Okay. Tapi sekarang untuk bangunan, kita nak make sure bahawa bangunan ni tadi tak rosak. Bayangkan awak guna kayu kat sini, dia terbakar, mungkin kita rasa macam okey, lagi selamat lah. Tapi tenaga yang dihasilkan oleh kilat terlalu tinggi. Jadi kebakaran tu akan jadi sangat dahsyat. That's why kita akan terus sambungkan metal dia tu tadi, dia akan terus bersambung sampai ke tanah. Okay. Kita akan alirkan semua cas itu tadi terus ke tanah. Jadi bangunan ni tadi semua akan secure. Dia tak akan terkena pun arus elektrik. Okay. That's why kereta pun kita gunakan aluminium. Sebab kalau dia tak guna aluminium, dia tak boleh untuk mengalirkan dia punya cas tu tadi. Okay. Dia lebih secure kalau digunakan satu yang aluminium lah. Okay. Okay, ni tadi dah settle. Kemudian yang ni. Okay. Ni yang kedua. Kita nampak bahawa ada rantai. Rantai ni tadi disebabkan oleh geseran antara angin dan juga geseran tayar ni tadi. Dia bawa minyak. So that kalaulah berlaku ada elektrostatik yang lebih dahsyat, so apa yang akan berlaku adalah kebakaran yang sangat dahsyat boleh berlaku dekat sini ataupun terus letupan lah. Kita perhatikan. Tapi untuk make sure bahawa lori ni secure, kita mesti alirkan dia punya cas itu tadi ke tanah semula, ke atas jalan. That's why hanya menggunakan berapa ringgit sahaja, dia boleh jimatkan beribu-ribu dan juga termasuk dengan nyawa. Okay? Hanya dengan rantai ni saja yang tak ada. Okay? So, lori tangki minyak menjadi bercas apabila bergerak dan bergeser dengan udara. Tayar pun sama jugalah, menghalang cas daripada mengalir ke bumi. Okay? Oleh itu, satu rantai logam ini tadi kita gunakan untuk benarkan cas itu mengalir ke bumi kalau rantai menyentuh jalan. Dan juga mengelakkan bunga api terhasil yang boleh menyebabkan kebakaran. Apa itu bunga api? Yang sparkling tadi lah. Kalau awak tengok apa yang tidak boleh dibuat semasa di pam minyak, okay, nanti awak tengok kalau dah pergi dekat petrol pump nanti, salah satu je yang first mencapah. Mencapah tu maksudnya terbuka lah. Okay. Itu nanti kalau apa saya share dengan video. Okay. Ini last lah, minit-minit akhir ni. Okay. Kalau awak pergi dekat stesen pam minyak tu tadi, dia ada beberapa peraturan. Yang pertama dia adalah kena tutup enjin. Okay. Yang kedua, jangan merokok. Yang ketiga, jangan main handphone. Yang keempat, padahal yang nombor 4 ni tadi adalah sepatutnya diletakkan nombor 1. Okay. Sepatutnya nombor 4 ni diletakkan sebagai nombor 1. Sebab apa? Tadi kereta dah bergerak jauh. Bila bergerak jauh, bermaksud dia ni tadi ada cas elektrostatik berlaku pada dia. So, orang yang daripada dalam kereta ni tadi, okay, dia keluar, okay, dia tak bergeser ni tadi. Okay, yang bergeser adalah kereta tu. Dia tak bergeser, bermaksud ada perbezaan cas. Okay, bayangkan pemandu ni tadi keluar and then dia nak isi minyak.
Okay, pergi bayar kat dalam tu. Kereta ni tadi masih lagi banyak cas dia. And then dia pun keluar daripada dia buka dekat tempat tangki minyak tu tadi. Dia nak isi minyak. Ini ada petrol. Dia berdekat dengan kereta. Bayangkan perbezaan cas ini tadi, ada berlaku lompatan cas pada dia. Dia ni tadi tengah pegang untuk apa tadi, pump tu tadi kan. So that bahan ni tadi, percekan ni boleh menyebabkan satu letupan ataupun kebakaran yang besar. So kalau perhatikan, apa syarat nombor 4 adalah dia minta untuk pemandu sentuh kereta. Sebab apa untuk sentuh kereta? Supaya cas itu tadi akan jadi equal dengan kereta. Okay. Itu ada dalam penjana graf. Kenapa kita perlu sentuh? Okay. So itu saja untuk setakat ini. Okay. Tapi bahagian keselamatan yang nombor 4 ni, awak akan tengok kalau di petrol pump, ini adalah syarat yang paling sepatutnya ditekankan yang orang tak perasan. Kenapa? Tiba-tiba tak ada buat apa pun, tiba-tiba pula berlaku kebakaran. Okay, biasa tengah isi minyak lah. Kalau sebelum isi minyak tu, dia tak berlaku. Bila orang tu dah dekat tengah isi minyak, dia berlaku sparkling tu. Okay, nombor 4 ni yang sangat bahaya. Okay, setakat ini itu saja. Nanti saya akan sharekan video-video yang saya cakapkan tadi. Okay, last kali apa ni? Cikgu, kalau dalam buku kita orang muka surat 80, dalam cikgu punya tu muka surat 79. Oh, tak ada masalah pun. Okay, tak ada masalah pun benda tu. Saya tahu isu ni. Okay, that's why bila saya bagi tahu dalam Telegram hari tu kena buat page berapa sampai page berapa, saya nyatakan berkaitan dengan muka surat tu lah. Okay. So, kalau ada apa-apa lagi nanti kita discuss dalam grup Telegram. Siapa yang dah masuk sini, yang saya bagi tahu tadi, tolong tulis nama penuh dan juga kelas. Sebab kehadiran saya ambil dekat sini lah. Okay. Yang lain slow apa semua, awak boleh tanya dalam grup Telegram nanti. Okay. Setakat ini, itu sahaja.